Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Khabar baik kan? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu, walau di mana saja berada. Tak kira lah di Malaysia ke luar daripada Malaysia, di mana-mana saja. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan yang paling penting anak-anak, semoga anak-anak semua sentiasa mendapat redha Allah, rahmat Allah. Kita kan masih di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang orang kata besarnya rahmat Allah terhadap bulan Ramadan kan. Jadi bulan Ramadan ni semoga Allah ampunkan kita semua, Mak Jah, anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah dan keluarga Mak Jah. Sebab apa diorang kata, setiap kali bulan Ramadan Allah akan ampunkan makhluk, terutamanya manusia kan, makhluk ciptaan dia akan ampunkan. Semoga kita semua ni mendapat rahmat dan keampunan Allah. Amin. Minggu ini Mak Jah tertarik tahu dengan cerita Mak Jah dapat daripada React 87. Mak Jah baru je tengok dia punya, follow dia punya, dan Mak Jah suka tengok YouTube cerita-cerita misteri daripada YouTubers yang lain. Mak Jah suka cerita, Mak Jah tertarik sebab apa, dia ceritakan pasal hantu wayang kulit. Wayang kulit ni macam dekat dengan Mak Jah ni. Pasal apa Mak Jah dulu selalulah Mak Jah ramai juga kawan daripada bidang-bidang teater. Jadi Mak Jah tahulah wayang kulit tu apa benda kan. Jadi Mak Jah teruja untuk berkongsi cerita mengenai hantu wayang kulit. Mak Jah terangkanlah wayang kulit ni anak-anak, dia ni adalah satu permainan tradisional popular di Kelantan, tetapi asal usul dia wallahualam. Ada yang kata di Kemboja asal usulnya, ada yang kata di Pulau Jawa. Jadi zaman-zaman dulu, beribu-ribu tahun dulu dah wayang kulit ni anak-anak. Dia satu permainan yang sangat mistik. Dia ada unsur-unsur misteri dia. Sebab dia ada watak-watak dalam wayang kulit tu, Ramayana, Sita Dewi, dia mengikut kepada Hindu. Dia lebih banyak Hindu punya pengaruh. Jadi banyaklah watak-watak di dalam wayang kulit tu sendiri. Ada Wak Dogol. Ini Mak Jah teringat kisah Wak Dogol ni. Pasalnya sebenarnya banyak cerita wayang kulit yang Mak Jah nak cerita, tapi Mak Jah lebih tertarik cerita yang Mak Jah nak ceritakan sekarang ni. Jadi cerita dia, dia bermula macam ni. Pada tahun lamalah anak-anak, 1977. Memanglah tahun tu tahun orang kata Mak Jah sekolah lagi. Bayangkanlah berapa lama dah tu anak-anak. Mak Jah habis sekolah tahun 79. Itu Mak Jah memang time tu memang time yang orang kata
moden, kita dah moden dah, tapi zaman tu unsur-unsur mistik, pengubatan bomo ni masih banyak. Jadi apa yang Mak Jah nak ceritakan ni, menurut kata budak ni, dia kata cerita ni diceritakan oleh seorang bekas tentera kepada budak React 87 ni. Okey, dia diceritakan oleh seorang bekas tentera, 40 tahun dia dalam bidang tentera, dan dia pun dah pencen dah orang tu agaknya. Jadi dia menggelarkan diri dia Pak Darus. Jadi cerita ni Pak Darus yang cerita. Okey, cerita dia macam ni. Dia Pak Darus ni dia ada seorang kawan. Kawan dia ni pun rasanya dia kata tentera jugalah. Tetapi kawan dia ni kita panggil lah dia Pak Haris. Dia kata Pak Haris nama dia. Dia ni orang yang pandai mengubat-ubat orang. Dia pengubatan alternatif orang kata kan. Ada yang kata bomo, ada yang kata pawang, dukun, apa-apa sajalah. Tapi dia ni pandai mengubat orang. Tapi bukan black magic ni, bukan. Dia mengubat untuk kebaikan, untuk nak pulihkan orang, nak baikkan orang. Jadi bolehlah kita panggilkan dia ni bomo jugalah. Jadi pada suatu hari, menurut kata Pak Darus ni, Pak Haris ni dia kena mengubat seorang wanita, kan. Jadi dia ni mengubat seorang wanita ni. Wanita ni sakit dia. Dia sakit macam meroyan. Meroyan tu kalau terkena kepada wanita, memang kebanyakannya terkena kepada wanita. Dia selepas bersalin, dia lepas bersalin, dia ada penyakit yang dipanggil meroyan. Dia nak katakan dia bukan gila, tapi dia macam tak berapa nak itulah, nama sakit tu meroyan. Dia tak berapa ingat diri dia. Di samping tu pula, wanita ni dia bukan meroyan saja-saja anak-anak. Dia bukan meroyan aja. Dia pula telah disihir oleh seseorang. Jadi dia dua, kesian perempuan ni kan. Dia telah disihir dan juga dia meroyan. Jadi dua benda ni memang dihidapi oleh wanita ni. Jadi mak perempuan ni minta tolong kepada Pak Haris ni untuk memulihkan anak dia balik. Jadi Pak Haris ni pun pada suatu malam ni, Pak Haris ni dia ajaklah Pak Darus ni pergi sekali bersama-sama dengan dia pergi ke rumah perempuan ni, nak mengubatkan perempuan ni lah. Jadi dia orang pun pergilah pada suatu hari tu. Dia pergi, dia kata sampai rumah perempuan ni dah dalam malam lah. Selalunya memang ubat-ubat orang ni memang malam. Tambah pula penyakit misteri macam tu kan. Jadi dia orang pun sampai dekat rumah perempuan yang sakit ni dalam kurang lebih pukul 10 malam macam tu lah. Jadi pengubatan ni dia memakan masa lama jugalah anak-anak. Sebab kalau sakit tu misteri, kadang lama. Sebab Mak Jah pernah tengok benda-benda ni depan mata Mak Jah. Tapi taklah sama dengan kejadian Pak Darus ni. Setakat macam-macam lah. Zaman-zaman Mak Jah muda dulu, Mak Jah suka tengok orang mengubat, menurun. Dia mengubah orang, ada yang mengubah orang tu dia menurun jadi rimau lah, jadi ni macam-macam tahu anak-anak. Mak Jah suka tengok. Jadi inilah juga berlaku kepada Pak Darus ni tadi. Dia ikut kawan dia Pak Haris ni kan. Jadi dia orang pun sampai ke rumah perempuan ni dalam pukul 10 macam tu. Dia orang bertanya lah dekat mak perempuan ni, sebab mak perempuan ni yang suruh Pak Haris ni datang. Jadi dia tanya sakitnya macam mana kan. Biasalah kalau kita nak mengubat, kita akan tanya. Jadi makcik ni pun cakap anak dia ni sejak dia terkena penyakit, dia tak keluar daripada bilik. Dia memang
menyendirilah, orang kata dia kemurungan, dia adalah benda-benda yang mistik lah kan. Jadi maknya risau, memang orang kata sakitnya yang sakit misteri lah. Jadi okey, masa yang kejadian Pak Haris dengan Pak Darul datang rumah tu pun, perempuan yang sakit ni pun dia di dalam bilik tak nak keluar. Okey, dia tak nak keluar. Memanglah anak-anak. Sebab apa, kalau orang sakit ni, dia tahu ada orang datang nak mengubat dia, nak memulihkan dia, dia macam melawan pun ada tau. Tapi okey, dia orang ni pun buatlah persiapan pengubatan tu. Jadi Pak Haris ni minta dulang tu, dia minta sedulang. Dulang tu besar jugalah. Jadi dia pun bubuh kemian. Dia bubuh kemian, dia taburkan kemian dekat atas dulang tu. Dia tabur kemian. Lepas tu maka bermulalah proses nak mengubat dia anak-anak. Jadi kan Pak Haris ni pun dia bakar kemian tu. Adalah dia baca, tapi dia baca ayat-ayat Quran. Tapi Pak Haris ni dia pakar lah, dia tahulah ubat-ubatan dia tu. Dia bakar kemian tu, satu rumah tu asap kemian. Asap kemian dah berterabur semua. Satu rumah memang kuat lah. Sebab Mak Jah selalu tercium bau-bau kemian ni, memang kuat. Bau kemian tu kuat. Kemudiannya apabila bau kemian ni kuat anak-anak, Pak Haris ni dia sudah bertukar karakter. Ini yang Mak Jah kata dia panggil menurun. Pada zaman Mak Jah muda dulu, Mak Jah selalu melihat pengubatan cara macam ni. Yang orang yang tukang ubat tu, dia akan transform, dia jadi watak lain. Jadi sama juga macam Pak Darus ni, dia bertukar watak dia menjadi tok. Orang panggil tok lah. Tok tu maksud orang tua, orang yang dihormati. Jadi dia pun dah dengan watak dia, tiba-tiba anak-anak, perempuan yang sakit tu berlari keluar daripada bilik. Sebabkan bau kemian tu anak-anak, perempuan tu keluar daripada bilik tau. Tetapi ni yang nak bagi tahu ni anak-anak. Sebelum apa berlaku sebelum perempuan ni keluar dari bilik. Sebelum pesakit ni keluar daripada dalam bilik dia, yang ada dekat luar tu ada beberapa orang lah. Pak Darus, lepas tu Pak Haris yang bomo ni, dan juga mak perempuan ni, dan ada juga wanita-wanita lain dekat situ, ada di ruang tamu tu lah. Jadi dalam masa yang Pak Haris dia dah dengan watak dia yang tok tu, dia dah masuk, maknanya dia tengah menurun tu, dia bagi tahu dekat Pak Darus, dia bagi tahu, dia tunjuk dekat pintu. Dia tunjuk dekat pintu atas, pintu utama lah, pintu mana orang keluar masuk kan. Dia tunjuk macam tu. Tahu apa yang dia nampak anak-anak? Diorang pun semua tengok. Semua yang ada di ruang tamu itu melihat. Bila Pak Haris ni tadi, yang tok ni tadi tunjuk, tengok sana. Tok kata tengok sana, semua orang pun pandang. Diorang pun pandang ke arah pintu utama tu. Diorang nampak tiga watak wayang kulit menembusi pintu, satu persatu masuk ke dalam rumah anak-anak. Anak-anak tahu kan wayang kulit macam mana? Wayang kulit dia ada Wak Dogol, Ramayana, Sita Dewi. Tidak tahulah watak yang mana, kerana dia tak cakap watak yang mana. Tetapi tiga karakter daripada wayang kulit tu, watak wayang kulit itu menembusi pintu utama, masuk ke dalam rumah. Tapi dia bukanlah masuk yang macam seketul, macam dia tidak berjizim ya anak-anak. Dia macam satu image, bayang yang boleh meresap masuk ke pintu tu.
Begitu. Dia pun masuk ke dalam rumah tu, berlega-lega dekat rumah tu anak-anak. Dan watak wayang kulit itu, seramlah Mak Jah. Watak wayang kulit itu terus masuk ke dalam bilik wanita yang sakit tu anak-anak. Kemudian apabila watak wayang kulit yang 3 watak tu masuk ke dalam bilik perempuan tu, yang Pak Haris ni pula tengah orang kata menurun kan, dia tengah berubat, baca ayat-ayat apa semua, tiba-tiba perempuan tu keluar daripada bilik dia, anak-anak. Perempuan tu terus keluar daripada bilik, terus berdiri begini anak-anak. Berdiri di ruang tamu dengan muka yang amat-amat marah seperti muka seorang pendekar. Mata yang besar macam ni, dan dia pun bercakap. Dan dia bercakap dengan dialog bahasa Thai. Bahasa Thai anak-anak, bahasa Siam. Dia pun berdialog dalam bahasa Siam sambil matanya yang merah, mukanya yang macam gerun, marah kepada Pak Haris yang tengah mengubatkan dia ni. Jadi Pak Haris ni dia dah transform jadi Tok kan. Jadi Tok ni pun apa lagi lah, berdialog lah dengan pendekar tu tadi. Atok kata begini, pendekar tu cakap begini, Atok cakap begini, tapi bahasanya adalah bahasa Thailand yang semua orang di dalam ruang tamu tu memang tak faham lah. Hanya mereka berdua saja faham. Dia pun berdialog, yang pesakit ni berdialog, yang Tok pun berdialog, tak tahu apa, berdialog. Tiba-tiba perempuan tu pup jatuh. Perempuan tu pingsan. Apabila perempuan ni pingsan anak-anak, watak wayang kulit yang 3 ni, sebelum tu dia masih berlega dekat rumah tu kan. Dia masih berlega-lega dekat rumah. Apabila perempuan ni pingsan saja, watak wayang kulit yang 3 ni terus menembusi pintu utama, terus meninggalkan rumah itu. Okey, dia terus baliklah. Kemudian Pak Haris pun dia ambil kain selempang dia hitam. Dia pun macam, kalau orang Perak dia cakap rambah tu. Rambah tu macam dia usap macam tu dekat wanita ni. Wanita ni pun macam dia pun tersedar. Dia pun alhamdulillah dah okey dah anak-anak. Dia pun tersedar, mak dia pun bersyukur pada Allah. Dia dah pulih balik. Jadi menurut kata Pak Haris ni, perempuan ini telah disihir menggunakan ilmu hitam daripada Siam. Tak tahulah siapa yang buat. Daripada Siam, menggunakan ilmu hitam daripada Siam, dan jin yang masuk ke dalam perempuan ni adalah jin yang jahat anak-anak. Tapi kita dapat andaian wayang kulit sebenarnya memang dia bermula masuk ke Malaysia pun adalah melalui Kemboja dan juga Siam. Jadi wayang kulit ni sebelum dia masuk ke tanah Melayu ni, dia pergi ke Kelantan, dia Kemboja, kemudian di Siam dan juga baru Kelantan. Sebab Kelantan dengan Siam dekat-dekat. Jadi Mak Jah tak tahulah kenapa relate-nya dengan wayang kulit. Tapi kalau apa yang Mak Jah tahu, dalam watak-watak wayang kulit ni memang adalah juga watak-watak yang Mak Jah pun takut nak sebut kan. Ada watak-watak yang memang
memang orang kata evil lah. Jadi sebab apa, masa pengalaman Mak Jah tahu anak-anak, masa salah seorang rakan Mak Jah kena rasuk dekat Perlis, masa kami ada show kat sana. Dia orang ni ke satu banglo tu kena rasuk, dan banglo tu macam Bali punya konsep. Ada buaya, memang Bali, dan budak 3 orang dekat dalam tu kena rasuk. Dalam banglo tu anak-anak, memang diorang letak wayang kulit, watak, wak dukul. Jadi masa Mak Jah pergi tengok, Mak Jah memang takut lah. Memang takut. Jadi diorang dah kena rasuk, buayan main sendiri apa semua. Itu cerita memang pengalaman Mak Jah lah masa tu, memang mengerikan jugalah. Tetapi itulah dia apa yang berlaku kepada wanita yang Mak Jah ceritakan tadi kan. Jadi itulah dia anak-anak. Kita ni orang Melayu ni memang sangat dekat dengan alam-alam misteri. Kadang-kadang pengubatan pun ada pengubatan cara tradisional yang sangat misteri, yang banyak sangat. Jadi sebab itulah, kerana apa? Kerana orang Melayu ni, kerana kita tahu kita bukan keseorangan anak-anak. Kita kena berhati-hati kerana ada saja yang memerhatikan kita setiap masa.